Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali dalam kalender jenayah, ringkasan jenayah sepanjang minggu, edisi 3 November 2012. Kemunculan pusat pelacuran yang berselindung di sebalik nama premis refleksologi seakan menjadi barah di negara ini. Dan tugas untuk memantau kehadiran pusat maksiat seperti ini bukan hanya terletak di bahu polis diraja Malaysia, malah turut menjadi tanggungjawab pihak berkuasa tempatan. Tindakan seorang wanita warga Indonesia merahsiakan pekerjaan sebagai tukang urut daripada suaminya mengundang padah apabila dicekup bersama pelanggannya dalam sebuah rumah kedai di Gombak, Selangor. Dalam operasi yang dijalankan Majlis Perbandaran Selayang MPS di Batu Cave Central Point, wanita yang dikenali sebagai Eva itu sedang mengurut seorang pelanggan lelaki di dalam sebuah bilik, manakala dua lagi wanita senegara turut berada di dalam rumah bersama beberapa lagi pegawai MPS yang menyamar sebagai pelanggan. Dalam operasi berkenaan, MPS turut menemui beberapa plastik kondom dan tuala yang sudah digunakan, selain menyita 9 unit tilam, bantal dan beberapa botol minyak urut. Sementara itu, di Taman Perindustrian Cape Kepong, polis menyerbu sebuah pusat urutan refleksologi dan menahan 11 wanita warga Vietnam serta 2 wanita Indonesia berusia 21 dan 28 tahun yang dipercayai bekerja sebagai pelacur. Siasatan awal polis mendapati premis yang sudah beroperasi sejak 2 tahun lalu itu lengkap dengan kamera data tertutup CCTV, malah beroperasi tanpa lesen dan dipercayai menawarkan khidmat seks oleh wanita warga asing yang dibekalkan oleh ejen sindiket pelacuran. Kerana cinta, manusia sanggup melakukan apa sahaja, termasuk melakukan perbuatan jenayah. Baru-baru ini, seorang lelaki tergamak mengupah sekumpulan samseng untuk membelasah kekasih sendiri hanya kerana sedikit perselisihan faham. Seorang lelaki sanggup mengupah sekumpulan samseng membelasah teman wanitanya sehingga pengsan sebelum mengurung mangsa dalam sebuah rumah di Bandar Country Homes Selasa lalu. Selain itu, pasangan kembar mangsa turut dibelasah sehingga pengsan manakala teman lelakinya sempat melarikan diri untuk meminta bantuan selepas dikejar dengan parang ketika mereka berada di taman permainan kawasan berkenaan. Bagaimanapun, teman lelaki kembar mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Rahim datang semula ke tempat kejadian bersama bapa saudaranya kira-kira jam 9.30 malam, namun hanya menemui teman wanita yang pengsan sementara mangsa sudah dilarikan. Mangsa berjaya diselamatkan pada jam 12.30 tengah hari Rabu lalu selepas polis menyerbu kediaman kekasihnya itu di taman sama, manakala 7 lelaki diberkas. Pertubuhan Al-Arkam telah difatwakan sesat oleh kerajaan pada tahun 1954. Namun, sekumpulan pengikut fanatik kumpulan itu didapati cuba menghidupkan semula ajaran berkenaan dengan menganjurkan sebuah program memperingati bekas pemimpin mereka iaitu Asy'ari Muhammad atau Abu Ya. Bagaimanapun, perbuatan mereka itu terbongkar dalam serbuan yang dilakukan oleh pihak penguatkuasa JAIS. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menahan beberapa individu termasuk seorang ahli politik untuk membantu siasatan ke atas cubaan menghidupkan ajaran Al-Arkam pada satu perhimpunan di Rawang baru-baru ini. Serbuan di sebuah padang tempat berlangsungnya acara itu yang dikenali sebagai kenduri mega dan doa selamat sambutan ulang tahun kelahiran Asy'ari Muhammad dihadiri lebih 3,500 orang dari seluruh negara. Ketika anggota penguatkuasa menahan individu berkenaan, kekecohan hampir tercetus apabila ada di kalangan tetamu yang hadir tidak berpuas hati dengan penahanan sebelum suasana tegang itu dikawal anggota polis dan rela. Mereka yang ditahan disyaki melanggar Seksyen 12(c) Enakmen Jenayah Syariah Selangor kerana mengembangkan ajaran aurat Muhammadiyah dan dibawa ke Ibu Pejabat JAIS untuk siasatan lanjut. Penemuan sebiji tayar yang disangka sampah oleh seorang anggota peronda trafik ketika melakukan rondaan di Jambatan Pulau Pinang rupanya milik kereta seorang lelaki yang maut apabila keretanya terjunam ke dalam laut dalam kejadian yang berlaku di kilometer 7.9 Jambatan Pulau Pinang.
Seorang kerani akaun maut apabila kenderaan yang dipandunya terbabas merempuh tembok dan terjunam ke dalam laut di kilometer 7.9 Jambatan Pulau Pinang menghala ke Georgetown awal pagi semalam. Tan Lian Lun 24 dipercayai mati akibat lemas dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 3.30 pagi itu. Usaha mencari dan menyelamat mangsa dijalankan selepas polis menerima panggilan kecemasan 10 minit selepas kejadian berlaku. Polis yang tiba di lokasi mendapati sebatang tiang lampu patah dan terdapat sebuah tayar kenderaan di atas jalan. Operasi yang disertai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, bomber dan polis marin dijalankan sehingga pukul 6.50 pagi. Operasi mencari yang disertai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, bomber dan polis marin dijalankan sehingga jam 6.50 pagi. Unit Scuba Polis Marin akhirnya menemui sebuah kereta di dasar laut pada jam 9.30 pagi. Mayat mangsa ditemui di tempat duduk pemandu dalam keadaan masih bertali pinggang keledar dan kerja-kerja mengangkat kereta dan mangsa berakhir pada jam 12.15 tengah hari. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus menghadiri laman web hmetro.com.my untuk mengikuti pelbagai kandungan berita dan video menarik setiap hari. Dengan itu, sekian dulu saya Gaddafi Musli dan kru penerbitan kalender jenayah. Assalamualaikum, salam sejahtera.